mungkin tidak duduk depan kerusi ataupun kalau sekarang depan kamera, dia tak duduk depan kita, tak menghadap kita, kita baca kitab dia, maka dia adalah guru kita. Kita kena raikan adab-adab dalam menuntut ilmu supaya kita dapat berlatih dari itu. Itu antara juga adalah kita mendoakan penulis kitab ni. Apalagi penulis kitab adalah Imam Hujjatul Islam Ibn Kathir. yang kita jadi sebab tu dia gunakan istilah yungkun, dia tak guna istilah wa ita zakah. Biasanya kita guna kalimah mendirikan solat dibandingkan dengan menunaikan zakat. Yang wa ita is-salah wa atu zakah, kita sering jumpa macam tu kan, menunaikan solat dan membayar, mendirikan solat, menunaikan zakat. Tapi kenapa ayat ni wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun? Sepatutnya wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah. Kan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Tapi dia gunakan perkataan infak sebab masa ayat ni diturunkan, syariat zakat belum ada. Jadi ayat tentang zakat belum diturunkan. Jadi dengan itu baris yang kelima tu, maksud nafkah di sini adalah sedekah dan zakat. Jadi ini yang kita kena faham satu lagi dalam memahami ayat Quran ni. Ini bila ditafsirkan macam ni, maksudnya adalah walaupun kita rasa kita faham ayat ni, infak, orang yang menginfakkan harta, tapi hati-hati dalam memahami maksud ayat ni. Sebab infak kadang-kadang membawa maksud yang sangat luas. Dan di sini ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan infak kat sini adalah merujuk kepada sedekah dan juga zakat. Baik, jadi kalau kata nafkah tadi, dari segi bahasa, nafkah itu yang tanggungjawab suami. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ni sedekah dan zakat. Baik, bila sedekah dan zakat tu wajib. Sedekah wajib ke sunat? Wajib juga. Habis yang selama ni duk kata sunat sedekah, sunat merujuk kepada nilai sedekah. Jadi jumlah banyak mana nak sedekah itu sunat. Tak ada ditetapkan berapa kita kena sedekah. Beza dengan zakat, dia ada ditetapkan. Jadi bila kita kata sunat untuk zakat, untuk bersedekah itu pada nilai dia. Tapi wajib sedekah maksudnya pada harta kita, wajib ada harta yang kita sedekahkan dalam seumur hidup kita. Tak boleh kita simpan semua duit kita anggap tu semua adalah harta yang kita dapatkan dengan susah payah. Jadi dia adalah milik kita. Dia tak boleh macam tu. Baik. Dan zakat ni 2.5%. Dan zakat tu ada pelbagai 2.5% daripada harta kita. Dia ada zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat emas. Bagi yang berniaga ada zakat perniagaan. Bagi petani ada zakat pertanian. Jadi ada zakat-zakat tertentu. Serta zakat ni sebenarnya zaman sekarang ni senang je. Kalau nak tahu berapa jumlah zakat kita, boleh pergi ke Google, search kalkulator zakat. Lepas tu kita duduk negeri mana. Selangor, kita cari kalkulator zakat Selangor. Jadi nanti dia akan keluar kalkulator. Dia tanya soalan kat kita, kita jawab dengan jujur, maka dia akan keluar kemudian nilai zakat yang perlu kita bayar. Kalau misalnya kita tak layak bayar zakat, dia akan keluar juga, anda tidak layak membayar zakat. Lega lah kan. Tapi kalau dah tak wajib zakat, kenalah sedekah. Jangan sampai kata, kalau tak wajib zakat ni maknanya saya orang miskin, tak payahlah sedekah. Tak kan. Sedekah ni orang miskin pun kena sedekah. Zaman Nabi SAW, bila Nabi sebut tentang kelebihan bersedekah, itu ada banyak di kalangan sahabat yang miskin tu, kemudiannya sedih datang jumpa Nabi. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau orang kaya ada harta mereka boleh sedekah. Tapi kami yang miskin tak ada harta, macam mana kami nak sedekah? Kami nak sedekah juga. Itu sifat orang beriman. Jadi bila kata ada satu amalan yang hebat, dia akan cari jalan macam mana nak buat. Dan dia tidak akan beralasan. Sebab kita kadang-kadang bila kata, misalnya kata bila kita ni asnaf, misalnya kata, bila orang cerita tentang tajuk sedekah, kita senyap, kadang tertidur dengar kan. Sebab kita kata, kami ni penerima sedekah, penerima zakat. Jadi kami ni tak layak sedekah.
Kami tak ada duit pun nak sedekah. Dah, sedekah Nabi ajarkan kepada orang miskin. Zaman Nabi, bila datangnya sahabat yang miskin, Abu Dhar jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia tanya, macam mana kami nak sedekah ni, kami yang tak ada harta. Maka Nabi SAW ajarkan kaedah sedekah. Yang pertama sekali, kalau kamu tak ada harta untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan tulang pak kerat kamu. Maksudnya tolong orang. Ada habis tak ada apa-apa kita nak bagi, kita tolong orang. Tolong angkatkan barang, tolong sapukan sampah depan rumah, kan, di jiran tetangga kat Taman Gombak Permai tu kan. Kalau sapu sampah depan pagar rumah kita tu, kan rumah tu ada 2 pagar yang melekat tu, kan? Kalau kita lajak sikit sapu depan rumah sebelah tu pun, itu satu bentuk sedekah. Pagi-pagi kita menyapu, kita dah sedekah pagi dah dengan menyapukan sampah depan rumah orang sebelah, kan? Selain daripada tu, disebut juga sedekah juga dengan kaedah kita melafazkan perkataan-perkataan yang baik. Itu pun sedekah. Jadi opposite dia, orang yang suka cakap benda-benda tak elok, orang yang suka menyakiti orang yang suka leza-leza, orang yang suka lepas cakap, itu orang kedekut. Orang kedekut. Jadi bila kita jumpa orang leza-leza, kita cakap dengan dia, awak ni kedekut lah. Makin marah dia. Tapi itulah hakikatnya. Sebab dia tidak mahu bersedekah dengan kata-kata yang menyenangkan orang lain. Baik, itu satu bentuk sedekah lagi. Dan selain tu, sedekah juga kita termasuk mengajak orang buat baik. Ini ajak orang datang kuliah, share link kat zaman kita. Share link, itu juga satu bentuk sedekah. Kita sedekah link kuliah. Rajin-rajinkanlah, share je link mana-mana kuliah tu. Kuliah siapa pun, asatidah yang kita percayai, share link tu kepada kawan-kawan kita. Itu bentuk sedekah. Dan senang je kan, copy paste ataupun forward. Itu pun dah dikira sebagai sedekah. Kemudian Nabi SAW ajar lagi, kalau habis tak boleh tu, kamu menjaga diri kamu daripada melakukan kemungkaran, itu juga sedekah. Jadi kita berhenti buat maksiat, itu sedekah. Kalau kita fikir, sedekah kok mana? Kita je yang tak buat maksiat, apa kaitan dengan orang lain? Kita kena ingat, kalau Allah marah kepada satu kaum disebabkan maksiat yang melampau yang dilakukan oleh kaum itu, maka Allah akan menurunkan bencana kepada kaum itu, dan yang akan terkena bencana itu bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat tadi, tetapi adalah satu kaum, satu puak. Kalau Allah nak bagi tsunami, kan, semua kena, kan? Satu perkampungan tu kena. Lain kes tsunami Aceh dulu, itu special case. Dia pilih-pilih kan, ada yang tak kena, masjid tak kena kan. Tapi ada juga rumah orang baik yang kena kan? Jadi kalau Allah nak turunkan bencana, semua kena. Maksudnya bila kita tidak bermaksiat, ketika itu kita sedang memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara orang tak kena bencana yang Allah nak turunkan sebenarnya sebab Allah marah kat kita buat maksiat. Jadi bila kita tak buat maksiat, itulah dia kebaikan yang kita dah bagi kepada orang lain. Atau yang paling mudah yang semua orang tahu, senyum itu sedekah. Pagi-pagi keluar rumah, depan rumah tu nampak jiran kita senyum, dah dapat pahala sedekah. Itu sedekah. Kemudian disebut lagi dalam tafsir ni, baris yang ke-6, orang yang diprioritaskan. Prioritas ni bahasa Indonesia, buku kita ni buku bahasa Indonesia. Bahasa Melayu priority. Beza sikit je. Tas tu jadi T. Orang yang diprioritikan untuk menerima nafkah adalah karib kerabat, keluarga, budak sahaya, kemudian orang lain. Dan ini keutamaan, aulawiyat. Bila kita nak buat baik ataupun kita nak bagi sedekah, siapa yang kita kena utamakan? Nombor satu, kaum kerabat. Kaum kerabat ni dalam bahasa Arab dia al-qarabah. Bahasa Melayu dia kita terjemah kaum kerabat, tapi kadang-kadang kita mungkin jarang guna istilah tu, kita tak faham siapa yang masuk dalam kaum kerabat ni. Baik, dalam kaum kerabat termasuk yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita sendiri. Keluarga kecil kita tu, suami, anak-anak. Baik, kemudian mak ayah kita dan mak saudara kita ada keutamaan juga beza. Dalam kaum kerabat pun ada keutamaan. Cuma yang ini dia bagi keutamaan kaum kerabat dulu. Kaum kerabat ni kira siapa yang ada hubungan darah dengan kita. Itu kaum kerabat. Kaum kerabat dulu, kemudian yang keduanya keluarga. Keluarga ni dia lebih jauh sikit kalau ikutkan dalam bahasa Arab lah.
Tapi bahasa Melayu kita, keluarga tu lah lagi dekat daripada kaum kerabat. Kita terbalik. Baik, kemudian hamba sahaya. Lepas tu baru orang lain. Baik, hamba sahaya zaman kita tak ada. Tapi makna kita kata mungkin kita boleh letakkan orang yang ada hubungan apa istilahnya, muamalah dengan kita. Dia mungkin pekerja kita ke, staf kita ke, jiran tetangga kita. Tapi ni termasuk keutamaan. Jadi sekarang ni kalau nak buat baik ataupun nak sedekah, siapa dulu? Keluarga kita dulu. Itu sedekah paling utama. Maksudnya kena pastikan dulu. Kalau seorang lelaki, ini kes orang lelaki lah sebab dia ada kewajipan nafkah pada keluarga. Dan kalau orang lelaki dia nak belanja kawan-kawan dia, dia kena pastikan isteri dan anak-anak dia cukup makanan, pakaian, tempat tinggal. Walaupun isteri dah ada gaji, dia tetap kena bagi. Dan mengikut kadar kemampuan. Ada lebih baru dia boleh belanja kawan-kawan. Ini yang kadang-kadang berlaku sebaliknya. Dia sibuk belanja kawan-kawan dia, isteri dia kerja, dia kata. Jadi boleh cari duit sendiri, makan sendiri. Jadi dia tak nafkah dah ke isteri dia. Lepas tu isteri dia pula tanggung duit belanja sekolah anak-anak dia. Jadi maknanya anak-anak pun dia tak nafkahi sepenuhnya. Lepas tu duk belanja kawan. Berdosa. Ada orang lelaki buat macam tu berdosa. Dia tak sama dengan perempuan. Kalau perempuan buat macam tu, kita kata tak ada masalah. Dia bersedekah juga. Cuma bukan keutamaan lah. Sebab keutamaan kepada keluarga dulu. Keluarga, kemudian daripada kaum keluarga, kaum kerabat kita, antara misalnya sepupu dengan mak saudara. Siapa lebih utama? Mak saudara lebih utama. Baik. Dengan bapa saudara, kena ingat kalau bapa saudara tu laki. Bapa saudara laki bukan keutamaan lah untuk kita sedekah, terutama bila kita perempuan. Sebab sebenarnya kita yang ada di bawah tanggungan bapa saudara kita. Kecuali memang bapa saudara kita tu dah uzur, memang dah tak ada pendapatan, memang dah sakit terlantar atas katil, tak mampu lagi untuk mencari pendapatan dan dia hidup seorang-seorang. Itu tak apa. Dan kita anggap sebagai sedekah kita. Boleh, itu kaum keluarga. Jadi kita maknanya konsepnya gini, kenapa kena perhatikan keluarga dulu baru boleh fikir orang lain. Orang lain tu maksudnya contoh Palestin. Kita nak sedekah ke Palestin, nak sedekah aman Palestin tu kan, nak sedekah ke Kemboja, nak sedekah ke Vietnam, nak sedekah ke Rohingya, nak sedekah ke China, umat Islam minoriti di China, nak sedekah kepada umat Islam dalam dunia. Kita kena pastikan keluarga kita yang tidak ada yang kelaparan. Keluarga kita tu bermula daripada keluarga nukleus kecil kita, suami dan anak-anak, kemudian pergi kepada keluarga yang lebih jauh, sepupu sepapak, mak saudara, ayah saudara, keluarga mak ayah kita, adik-beradik kita semua, tak ada yang sampai mati kelaparan. Bukan maknanya kita perlu tanggung semua, habislah duit kita. Tak. Yang penting dia boleh makan, dia boleh hidup gitu. Makan, tempat tinggal dan dia ada pakaian. Dan kita boleh pakat-pakat lah, minta lah, kita kena tanggung semua. Jadi sekarang ni bila kata keluarga kita okey, dah tak ada masalah, baru kita fikir kepada yang lebih jauh. Baik, kenapa Islam buat peraturan macam tu? Sebab begini, kalau keluarga, kan yang kenal dengan keluarga tu keluarga. Jadi kadang-kadang mungkin kita ada seorang mak saudara yang dah uzur, dah tua, hidup seorang-seorang. Tak ada anak, suami pun dah tak ada. Lepas tu dia duduk kat pelosok kampung, kat pedalaman. Siapa kenal dia? Dan agak-agak dia tu nak apply zakat macam mana? Macam mana dia apply zakat? Dia duduk seorang-seorang kat sana, dia tak tahu menahu pun apa yang dia boleh dapatkan daripada zakat tu. Jadi siapa pula yang kenal dia gitu. Jadi dia tak kenal orang, orang tak kenal dia. Siapa yang akan bantu dia kalau bukan keluarga? Jadi sebab tu keluarga kena perhatikan keluarga dulu, kaum kerabat. Sebab kita lah yang kenal keluarga kita. Dengan itu, kalau semua individu memerhatikan keluarga kaum kerabat masing-masing, maka insya-Allah tidak ada lagi orang yang akan hidup dalam keadaan kemiskinan sampai tak mampu nak makan. Lepas tu barulah kita boleh fikir orang lain. Itu maksudnya. Supaya tidak tercicir. Kalau tidak ada seorang manusia pun yang tercicir daripada perhatian mendapatkan hak kehidupan, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Baik, kemudian ayat seterusnya, tentu saja nafkah itu ditujukan kerana Allah dan sebagai ketaatan kepadanya, bukan kerana mengharapkan imbalan dari makhluk atau kerana takut terhadap hukuman mereka, melainkan kerana mengharap pahala dan keridhaan Allah, kerana takut atas kemurkaan dan hukuman Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Setiap nafkah, baik itu sunnah maupun wajib, dikategorikan dalam firman Allah
dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, jadi sekarang dalam ayat ni yang penting disebutkan kat sini, sifat orang beriman ketika dia bersedekah semata-mata kerana Allah. Maksudnya kalau semata-mata kerana Allah tu maksudnya apa? Maksudnya bukan kita harapkan adanya imbalan daripada mana-mana manusia. Kita tak mengharapkan ada sesiapa pun yang bagi kita balasan. Atau hari ni kadang-kadang kita kalau sedekah senyap-senyap, tiba-tiba ada orang cakap dengan kita. Orang kata tak ada siapa pun pernah sedekah dekat saudara kita ni. Padahal kita ni, contoh kita ni, tiap-tiap bulan sedekah kat saudara tu. Katalah makcik, maklum, katakan maklum kita. Jadi tiba-tiba mak kita cakap dengan kita, keluarga kita ni tak ada siapa pernah sedekah kat maklum. Maklum tu hidup susah. Padahal kita ni tiap-tiap bulan sedekah kat maklum. Cuma tak bagi tahulah kat mak kita. Mak kita pun terus tembak kita, kata kita tak pernah nak tolong sedekah dekat maklum kita. Padahal kita kerja, kita ada duit. Jadi waktu macam ni lah teruji. Adakah waktu tu kita kata, mak, kita tiap-tiap bulan sedekah. Waktu tu maknanya apa? Kita telah pun berfikir untuk mendapatkan keredaan manusia. Kita telah pun berfikir nak manusia tahu bahawa kita sedekah. Dan kita tak rela seolah-olahnya. Kita tak sanggup dan kita tak mahu ada orang yang menganggap kita dengan tanggapan negatif, mengatakan kita ni kedekut, tak pernah sedekah, padahal kita sedekah tiap-tiap bulan dan kita selalu sedekah. Jadi itu maknanya konsep di mana sifat orang beriman, dia kalau bersedekah, dia hanya semata-mata mengharapkan Allah saja yang tahu dan biar Allah saja yang balas. Dan tak adalah mungkin misal kata kita ada juga anak-anak yang rajin bagi duit kat mak bapak supaya nanti mak bapak tinggal wasiat bagi lebih sikit kat kita. Itu maknanya bukan sedekah. Itu tidak dianggap sebagai sedekah. Anggaplah tu investment duniawi. Kita sedang invest saham dekat mak ayah. Itu tak ada pahala. Baik, jadi yang dimasukkan dalam istilah bersedekah, infak itu kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu adalah apa yang kita berikan, yang kita keluarkan dengan kita kata niat semata-mata kerana Allah SWT. Baik, jadi perintah seterusnya, oleh kerana itu di dalam Sahihain ditegaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait. Islam didirikan di atas 5 sendi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji. Dan ini hadis yang juga mentafsirkan ayat ni, bahawa Islam itu terbina, bunia ni bahasa Melayu kita ada bina. Bina tu daripada bahasa Arab lah. Dan bina, bahasa Arab bina tu maknanya bangunan. Bina, kita memang bina bangunan. Jadi perkataan bina tu daripada bahasa Arab. Jadi bunia maknanya terbina. Jadi bunyal Islam. Islam ni terbina, tertegak di atas rukun Islam. Dan itu menjelaskan ayat tadi. Baik, itu yang daripada ayat 3, dia hanya tafsirkan bahagian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kita tengok sikit, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan mereka yang beriman kepada yang ghaib. Sifat orang beriman juga satu adalah kita beriman kepada yang ghaib. Baik, apa itu yang ghaib? Yang ghaib itu adalah rukun iman. Jadi rukun iman ni semuanya ghaib. Percaya pada Allah kita tak nampak. Percaya kepada malaikat pun kita tak nampak. Percaya kepada Rasul pun kita tak nampak. Memang Rasul tu adalah manusia yang hidup satu ketika dahulu. Tapi kita sekarang disuruh beriman dalam keadaan Rasul tu semua tak ada. Yang 25 orang tu semua dah wafat. Itu ghaib. Kemudian yang keempat, percaya kepada qada dan qadar pun ghaib. Qada dan qadar tak boleh pegang. Dan yang keenam, percaya kepada hari kiamat pun sama. Hari kiamat pun ghaib, kita tak nampak. Jadi siapa yang boleh meyakini perkara ghaib ni, maka dia adalah orang yang beriman. Cuma kita perlu faham begini, kita disuruh percaya kepada perkara ghaib, bukan percaya macam tu saja.
Tapi percaya dengan ilmu. Ada pembuktian yang mengesahkan bahawa kelima-lima rukun iman ini benar-benar wujud walaupun kita tak nampak. Jadi itu yang kita nak belajar tu, kan? Supaya kita dapat percaya dan yakin dengan segala pembuktian dia. Baik. Kemudian sifat orang beriman juga dalam ayat 3 tu wa yuqimunas solah, dan mereka ni mendirikan solat. Sebab itulah disebutkan bahawa orang yang tidak solat, orang yang tak mendirikan solat, sebenarnya dia yang pertama dia telah pun meruntuhkan tiang agama. Sebab Nabi kata as-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Bila kita tak solat, kita dah runtuhkan tiang agama. Itu satu kan. Dan kemudian orang yang tak solat ini juga disebut sebagai boleh jatuh kafir. Sebab solat adalah pemisah di antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Solat yang akan membezakan. Tapi kalau tiba-tiba kita ni orang Islam tapi tak solat, maka kita tak ada bezanya dengan orang kafir. Lepas tu orang Islam, orang beriman, dia mesti solat. Baik, tengok seterusnya, insya-Allah. Okey, tak apa. Baik, tengok ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan ke atas kamu, wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka beriman. Baik, makna keseluruhan dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baik, ayat ni dia tafsir sekali dengan ayat 5. Jadi kita sambunglah ayat 5. Ulaika, mereka itu ala hudan, berada di dalam petunjuk, mendapat petunjuk min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang berjaya. Dari mana semua mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, mungkin kita perlu faham cara kaedah tafsir Ibn Kathir ni. Bila dia kadang-kadang gabung dua ayat macam ni, dia tafsirkan terus dua ayat, kadang-kadang tiga ayat. Maksudnya benda tu ada kaitan. Dia di bawah subtopik yang sama. Kira kalau buku tu kita ada bab, dan lepas tu kita ada topik, subtopik kan. Dia ada duduk dalam subtopik yang sama. Jadi dia gabungkan sekali. Baik, tengok pada tafsir dia, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ni, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Baik, tafsiran ayat ni, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, itu merujuk kepada ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Okay. Baik, kalau tengok sifat ayat ni, dia macam sambungan daripada yang tadi. Tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Sambung ayat ni walladzina yu'minuna, dan seterusnya. Maksudnya dia menyambung sifat orang beriman tadi. Tadi cerita orang beriman ni dia percaya kepada yang ghaib, dan dia percaya kepada dia mendirikan solat, kemudian dia menunaikan zakat dan juga sedekah. Maka seterusnya disebut tentang mereka juga, siapa dia orang beriman, mereka juga adalah orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Baik, kitab Al-Quran tu tafsir. Dalam terjemahan dia hanya menggunakan perkataan kitab. Bima unzila ilaika. Oh, dia tak guna kitab pun. Bima unzila ilaika. Dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Baik, apa yang diturunkan kepada kita, itu Quran. Itu tafsir dia, Quran. Baik, jadi kemudian wama unzila min qablika, dan juga apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, kepada umat sebelum kamu. Jadi apa dia yang diturunkan kepada yang sebelum kita? Kan? Yang turun kepada kita Quran, maknanya dia merujuk kepada kitab. Kan? Jadi maknanya itulah dalil kenapa dalam rukun iman kita ada percaya kepada kitab. Yang kitab itu bukan hanya Quran, tapi termasuk Taurat, Injil dan juga Zabur. Kan? Baik, kita baca dia punya tafsir tu. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, maksudnya mereka membenarkan Taurat dan Injil, Zabur
dan suhuf-suhuf lainnya yang dibawa oleh para rasul sebelum kamu. Mereka tidak membeza-bezakan antara para rasul itu dan tidak mengingkari apa yang mereka bawa itu dari Tuhan. Jadi ada kitab, tadi kita kata kitab ada 4. Kalau kitab ada 4. Satu Quran, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Zabur. 4 ni kitab. Baik, selain pada itu ada suhuf. Suhuf ni ada banyak, tidak terbilang. Jadi kita kena meyakini memang ada rasul yang mendapat suhuf. Antaranya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Then, kita baca dalam surah Al-A'la tu. Kalau siapa selalu solat witir, ataupun kalau kita perasan bulan puasa, imam duk solat witir tu, rakaat pertama mesti dia baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, hujung sekali, kita akan jumpa inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim dan Musa. Baik, suhuf ni macam mana? Dia beza dengan kitab. Kalau kitab dia sebiji, macam Quran kita tu satu. Cuma Quran kita tu dikompile. Asal dulu dia turun 23 tahun kan, sikit-sikit. Jadi compile sekarang jadi satu bentuk kitab. Tapi kalau Taurat, Injil, Zabur, dia memang datang sekali satu kitab. Terus kedebuk gitu. Kalau misalnya kitab Taurat, Nabi Musa AS dapat kitab tu setelah 40 malam berada di atas Jabal Musa. Jadi dia macam uzlah lah. Dan pergi jauh daripada kaum dia selama 40 malam duduk kat sana. Lepas tu dia balik semula kepada kaum dia dapat kitab Taurat. Satu kitab terus. Kita lain. Baik, kalau suhuf pula dia kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan. Jadi kepingan helaian-helaian. Kadang-kadang ditulis juga di atas kulit-kulit binatang. Jadi dia sekeping-sekeping macam tu. Maknanya dia bukan dalam bentuk satu kitab betul. Baik, itu namanya suhuf. Jadi kita kena yakin lah. Ada suhuf dan ada kitab. Yang dapat suhuf dan kitab Nabi Musa. Jadi tadi kita baca ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa ada suhuf. Tapi Nabi Musa pun dapat kitab juga, kitab Taurat. Dia lebih sikit. Baik, jadi kita kena yakin dalam bentuk yang macam mana. Dalam bentuk kalau Quran, kita yakin dengan isi kandungan dia dan kita mengamalkan. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, kita percaya dan yakin mereka ataupun bahasa kita panggil, kalau kitab ni, kalau sikit kita kata iya kan. Kalau satu kitab iya kan. Kalau banyak kitab, mereka untuk manusia Kalau untuk objek apa? Kalau bahasa Arab dia ada hadha. Dia ulaika dia banyak lah. Termasuk untuk manusia dan juga untuk barang. Kalau bahasa Melayu, siapa tahu? Saya nak sebut. Kita kitab je Ustazah. Kita kitab. Tak ada. Penjodoh bilangan khusus tak ada. Kalau saya sebut mereka, jadi orang pula Okay. Kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Panjangnya tak apalah. Baik, kitab-kitab dan suhuf-suhuf ni kita kata kita mengakui dia tu wujud gitu dia tu datang daripada Allah. Cuma kena ingatlah bila kita kata kita percaya kitab Injil, kita percaya kepada kitab Injil yang asal. Bukan yang ada sekarang. Kitab Injil yang asal satu je. Satu jilid je. Kitab Injil yang ada sekarang berapa banyak? Dia ada yang Injil Matthew, Injil Paulus kan. Indonesia dia sebut Paulus kan. Ada Injil tu dinamakan nama kitab Injil tu berdasarkan kepada nama penulis dia. Jadi maknanya dia seolah-olah dah ditulis semula. Kan? Sampai ada beberapa kitab mazhab Injil dan agama Kristian sendiri ada beberapa mazhab. Yang mana mazhab agama Kristian dia tidak seperti Islam. Dalam Islam kita ada mazhab-mazhab yang mana perbezaan mazhab bukan bermakna kita berbeza sampai kita saling menyalahkan. Kan? Tapi kita berbeza pada sudut tertentu tapi kita tetap satu dalam Islam. Beza dengan agama Kristian dia kadang-kadang saling bermusuhan pun ada. Dia ada mazhab Protestan, dia ada mazhab Ortodok, dia ada mazhab kalau yang di Malaysia ni Katolik kan.
Kalau yang ortodok ni dia punya ibadah banyak nak macam Islam sebab dia adalah yang paling lama. Ortodok mazhab yang paling lama. Jadi kadang-kadang Kristian ortodok dia perang dengan Kristian Katolik. Dia gaduh, dia tak sama. Dia punya ajaran pun semua beza. Cara ibadah dia tak sama. Itu beza. Bukan itu yang kita yakini. Yang kita yakini adalah Injil yang asal. Kalau tengok dalam Injil tu memang ada sebenarnya kisah-kisah cerita daripada sejak zaman Nabi Adam. Cerita Nabi Adam ada, Nabi Adam, Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut. Kisah-kisah tu semua ada dalam kitab Injil. Sampai kepada yang dah diubah suai sekarang pun masih ada kisah Nabi-Nabi tu. Cuma yang kita pelik, kenapa mereka tidak kita kata tidak meraihkan ke semua Nabi ni dalam setiap pembelajaran agama dia. Semata-mata Nabi Isa saja yang dibagi fokus. Nabi Muhammad SAW confirm lah tak ada out sebab dia Nabi Muhammad SAW kan selepas Nabi Isa. Jadi memang tak ada dalam kitab Injil. Yang ada disebut tentang akan datang seorang Nabi penutup. Namanya Ahmad tu memang ada. Dalam kitab Taurat disebut namanya Ahmad. Dalam bahasa Arab Ahmad dengan Muhammad ni sama. Sebab makna kita kata asal perkataan dia sama, Hamidah sama. Dia jadi Ahmad, dia jadi Muhammad. Jadi dalam kitab Taurat disebut nama betul-betul akan datang seorang Nabi penutup akhir zaman namanya Ahmad. Jadi maknanya sebenarnya lengkap 25 Rasul ada dalam kitab tu. Tapi kita tak tahu kenapa mereka tak mahu terima. Adalah sebab-sebab dia. Bukan itulah yang kita percaya. Yang kita percaya adalah yang asal. Jadi memang kita yakin kitab Injil datang daripada Allah. Yang Allah bagi, Allah turunkan kepada Nabi Isa AS. Dan kitab Taurat pun Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Dan kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud AS. Baik, dan kemudian dan mereka yakin tafsiran ayat seterusnya, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ayatnya wabil akhirati hum yuqinun. Dan baik, yakin merupakan antonim daripada ragu. Antonim ni lawan kata dia sinonim. Ingat lagi dah bahasa Melayu zaman sekolah dulu. Ni jarang orang guna sekarang ni. Sinonim orang selalu guna, antonim jarang. Baik, sinonim maknanya kata yang sama makna, antonim maknanya opposite, lawan kata. Jadi lawan kata kepada yakin adalah ragu. Baik, apa maksud dia nak kata ni, lawan kata ragu? Baik, kita tengok keyakinan mereka tidak ternodai oleh keraguan sekecil apapun kepada hari akhirat. Berupa hari berbangkit dari kubur, kiamat, syurga, neraka, perhitungan dan penimbangan amal. Disebut akhirat kerana berada setelah dunia. Baik, jadi bila kata yakin adalah lawan kata kepada ragu, maksudnya gini, orang beriman tidak ada sekelumit pun rasa confused. Tiba-tiba kita berfikir, betul ke kiamat ada? Kiamat tu macam mana sebenarnya? Kita mula fikir tentang syurga neraka. Misalnya, ada orang Islam ni kadang-kadang kita boleh cakap, kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Maksudnya apa? Daripada kalimah itu menunjukkan dia tidak tahu, ataupun kita kata dia tidak yakin dengan azab dalam neraka. Pedihnya azab dalam neraka yang memang Allah dah cerita. Tak ada orang nak duduk. Tak ada orang sanggup. Tiba-tiba boleh senang-senang kata tak apalah, bagilah orang lain masuk syurga. Aku masuk neraka pun tak apa. Ini dia sebenarnya ayat macam tu ada dua level orang, dua level manusia yang duk cakap macam tu. Satu level yang memang jahil, memang tak kerti apa-apa. Satu level yang sangat tinggi. Sehingga kan tahap ikhlasnya tu dia serahkan diri dia kepada Allah sampai dia tak kisah Allah nak bagi apa dekat dia. Neraka pun tak apa gitu. Bukan sebab dia tak faham azab neraka, tapi betapa ikhlasnya dia. Ini tasawuf lah. Kalau tak faham jangan bertikai. Tak faham duduk diam-diam. Dah. Dan yang penting beramal je. Sampailah satu ketika kita faham macam mana cara kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Tapi kebanyakan orang duk cakap macam tu yang jahil tu lah. Yang tak tahu keadaan akhirat. Orang beriman tak ada sikit pun rasa ragu. Tak ada sikit pun rasa tentang misalnya alam kubur. Dan kita kata alam kubur ni tak ada. Kan? Ataupun kita
kita tak yakin dengan cerita-cerita kan yang Nabi ceritakan tentang apa yang akan berlaku di alam kubur. Itu tak ada dalam jiwa orang yang beriman. Sebab dia kata tadi, bila kita yakin tak ada sikit pun keraguan. Ragu ni dalam bahasa Arab dia ada banyak level. Ragu ni yang pertama sekali namanya was-was. Was-was ni maknanya tak ada sikit pun yakin. 100%, 100% semuanya confused, was-was. Level kedua kita panggil dia zon. Zon ni sangka. Tapi dia bermaksud 70% yakin. 30% confused. Itu zon. Kemudian naik lagi syak. Bahasa Melayu syak. Bahasa Arab dia syak. Shin kaf. Bahasa Melayu syak juga. Syak wasangka kita dah sebut. Baik, syak dia 50-50. Dia ada persen ya. Kemudian satu lagi yang namanya waham. Kalau waham itu 30% je yakin, 70% confused. Itu ragu. Jadi orang beriman dia tak ada waham, dia tak ada syak, dia tak ada confused dia tak ada was-was, dia tak ada zon. Dia tak ada semua ni. Dan dia yakin 100% tentang kedatangan kiamat. Baik, bila kita kata yakin, dia kena ada tindakan. Jadi kalau betul kita yakin, kita kena buktikan dengan tindakan kita macam mana kita yakin tentang adanya alam kubur. Kita akan bersiap sedia menghadapi alam kubur. Contohnya, bila dikatakan alam kubur ni gelap gelita dan sempit. Kecuali bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran. Bagi orang yang menjadi ahli Quran. Quran akan menjadi cahaya kepada kita di alam kubur. Jadi maknanya dengan itu kita pun berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Quran. Antaranya yang kita bincangkan hari inilah tafsir Quran ni adalah usaha untuk kita mendekatkan diri kita kepada Quran. Baik, kemudian disebut tentang akhirat. Sebab apa? Sebab dia setelah dunia. Apa makna perkataan akhirat? Bahasa Arab dia akhir. Bahasa Melayu dia akhir. Akhir tu bahasa Arab. Kita pinjam daripada bahasa Arab. Dan pinjam tak pulang-pulang. Banyak bahasa kita pinjam daripada bahasa Arab tapi tak pernah pun pulangkan. Nama pinjam kenapa kita tak kata ambil je? Bahasa halus sikit kot Pinjam bahasa asing gitu. Kalau pinjam patut kena pulangkan. Mungkin satu hari kita akan pulangkan bila kita jumpa gantinya. Kena ada lah orang founder pengganti perkataan akhir apa dia Baik. Akhir bahasa Arab dia akhir. Jadi akhirat tu kenapa namanya akhirat? Sebab dia tu yang terakhir. Itulah dia alam terakhir kita. Jadi akhirat tu merangkumi start daripada mana kita kata akhirat? Itu start daripada alam kubur. Maknanya kita mati je kita dah masuk akhirat. Start daripada alam kubur, kemudian daripada alam kubur nanti kita akan pindah ke padang mahsyar. Sebelum alam kubur, kiamat. Kalau kita jumpa kiamat tu dah mula akhirat. Sebab itulah bila kiamat besar berlaku, kita misalnya bangun-bangun pagi tiba-tiba matahari biasa terbit kat sini ni, kat timur, tiba-tiba terbit kat barat. Masa tu kiamat besar dah berlaku, tiba-tiba kita solat taubat, masa tu tak diterima dah. Sebab dia dah start alam lain dah. Kita punya taubat hanya akan diterima masa kita ada ke alam dunia. Bila dah masuk alam akhirat dah tak diterima. Baik, jadi mula daripada kiamat, kemudian alam kubur, dan kemudian alam mahsyar. Daripada mahsyar itu termasuk akhirat. Dan kemudian setelah daripada itu, kita akan berada dalam syurga atau neraka. Itulah akhir kepada akhirat. Lepas tu dah tak ada lagi. Baik, kemudian mereka itulah orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Baik orang Arab maupun ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW. Setiap orang, baik ia manusia maupun jin, yang beriman hingga hari kiamat kepada Rasulullah SAW membenarkannya, meyakini kebenaran konsep tentang sifat-sifat kaum mukmin yang terkandung di dalam ayat-ayat terdahulu. Mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhannya, yakni di atas cahaya, penjelasan dan penglihatan yang jelas dari Allah Ta'ala. Ada tulisan condong kat situ, dalam inverted comma, baris yang ketiga dari bawah perenggan tu, di atas petunjuk dari Tuhannya. Ini ayat tadi merujuk kepada ayat ulaika ala hudam min rabbihim. Bagi yang ada buku boleh tanda lah. Baik, jadi maksudnya mereka tu adalah orang beriman secara yang kita kata keimanan yang menyeluruh, komplit.
Dan iman itu sama ada mereka ni terdiri daripada orang Arab. Ini merujuk pada zaman Nabi lah, orang Arab ataupun ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya pengikut kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Jadi diorang ni dipanggil sebagai ahli kitab. Ahli kitab kita tak sebut dia orang Islam, kita sebut dia ahli kitab. Tapi dia dikira kita walaupun tak sebut dia Islam, tapi kalau dia ahli kitab dan dia mati dalam keadaan stay sebagai ahli kitab, maknanya dia beriman kan, ahli kitab ni beriman, maka dia masuk syurga. Kenapa? Sebab memang sebelum daripada Islam datang, namanya bukan Islam. Agama tu sendiri, Islam ni ada yang mengatakan dakwaan gini, Islam ni baru, dia kata. Islam ni baru 1400 tahun yang lalu setelah Nabi Muhammad SAW bangkit. Jadi Nabi Muhammad SAW bawa Islam. Sebelum tu tak ada Islam. Ada yang kata macam tu, sebelum tu tak ada Islam gitu. Baik. Kita kena tahu namanya saja yang baru. Sebelum tu memang tak ada nama Islam, tetapi agamanya dah ada sejak zaman Nabi Adam. Apa pun nama agama tu, yang penting sifatnya sama, iaitu rukun imannya sama. Kan? Rukun imannya sama maknanya dia sama lah. Macam kita lah sekarang kan. Contoh, siapa ada bisnes, buka kedai sampai 5 biji. Nama kedai lain-lain, tapi token semua kita. Tu kira kedai sama tak? Barang sama. Cuma saja je buka ataupun cawangan lah, senang kan. Kita ada kedai-kedai makan yang fast food tu contohnya, dia ada cawangan. Contoh A&W. Baik. Ada cawangan kat KL, kat Selangor, kat Johor, kat Kelantan, Kedah kan, semua ada. Cawangan ni maknanya dia punya tuan dia sama. Katakanlah dia pergi tempat lain, dia tukar nama. Padahal dia benda yang sama. Contoh gini ya, shampoo kita dekat Malaysia, katalah nama dia ada satu jenama shampoo Rejoice. Dia dekat negara lain, masa saya kat Mesir dulu, nama dia Pearl. Tapi dia benda sama, design semua sama, memang company sama, nama dia lain. Adakah kita kata dia benda lain? Sama kan? Dia benda sama, cuma dia bagi nama lain mengikut kesesuaian tempat. Jadi sama juga agama Islam, dia hanya nama je. Ini agama Islam. Ada sebelum tu disebut sebagai agama Hanafiyah. Tapi tetap saja konsepnya, iman yang sama. Dan rukun imannya sama. Konsepnya sama, ada syariat, ada ibadah, ada akhlak. Benda yang sama. Cuma syariatnya berbeza sesuai dengan tempat dan zaman. Jadi dia tetap agama yang sama. Jadi kelirulah kalau kita katakan Islam tu baru, tak. Namanya saja yang baru, tapi agama tu dah ada sejak penurunan Nabi Adam AS. Dan kita beriman dengan itu. Maka disebutkan kat sini, maknanya orang beriman ni adalah yang beriman dengan kesemuanya. Tak kira kita ni daripada ahli kitab, daripada bangsa apa pun, yang penting kita beriman dengan konsep rukun iman yang sama. Dan kemudian disebut setiap orang, sama ada manusia atau jin. Setiap individu lah lebih tepat, bukan orang. Orang ni manusia lah. Setiap individu, sama ada manusia atau jin yang beriman kepada hari kiamat, kepada Rasulullah, membenarkannya, meyakini kebenaran konsep tentang sifat-sifat kaum mukmin yang terkandung dalam ayat-ayat ayat 1 hingga ayat 4, ayat 1 hingga ayat 5 dalam surah Al-Baqarah ni. Baik, daripada siapa sahaja yang meyakini kandungan ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah ni, tak kira sama ada dia manusia ataupun jin, maka dia dianggap sebagai beriman. Jadi ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bahawa ada dua jenis makhluk yang akan beratur sama-sama kat padang mahsyar. Dua jenis makhluk yang akan dihisap. Dua jenis makhluk yang ada tanggungjawab untuk beribadah. Dua jenis makhluk yang ditaklifkan dengan dosa dan pahala, iaitu manusia dan jin. Itu kita dengan jin ni kena jelaslah konsep jenis makhluk ni. Ni kadang-kadang bila kita tak jelas tu lah yang ada orang minta tolong dengan jin sebab rasa jin tu hebat. Itu kesilapan, sebab sebenarnya manusia kedudukannya lebih tinggi daripada jin. Sebab manusia dilantik sebagai khalifah, dan khalifah tu bukan hanya kepada manusia tapi kepada semua makhluk, termasuk jin. Maknanya kita ni khalifah, ketua, pemimpin. Jin tu yang sepatutnya follower, tiba-tiba kita terbalik dan kita dok follow jin. Padahal jin tu satu lagi, bila jin tu buat maksiat, misal kata ada jin yang JV, kerjasama, joint venture dengan Tok Bomoh.
Dan untuk buat sihir. Maka jin tu adalah ahli maksiat, dia syirik pada Allah sama dengan Tok Bomoh. Dia buat maksiat lah. Baik, itu ahli jin, itu jin yang syirik, yang memang kafir terus kan. Ada jin kafir. Jin kafir yang memang macam orang kafir, macam manusia yang kafir, dia memang langsung buat tak indah je dengan segala perintah Allah. Kan? Dia buat hal dia lah. Bahkan dia mungkin ada agama dia sendiri. Kan? Baik, ada jin yang Islam tapi ahli maksiat. Contoh tu yang ada yang kita kadang-kadang tengah baca Quran, dia datang sebelah kita baca juga. Tengah-tengah malam kita baca Quran ni pukul 3 pagi. Tengah-tengah baca tiba-tiba dengar suara sebelah pun. Dia kacau kita, dia ngusik kita. Maknanya dia baca Quran menunjukkan dia tu jin Islam lah. Kan? Dia tahu baca Quran. Dia pandai baca Quran. Jin pun ada yang pandai baca Quran, ada yang tak pandai. Macam kita juga. Ada yang baca Quran salah-salah tajwid. Quran ni turunkan kepada surah Alam. Maknanya termasuk jin juga. Sebab tu ada surah Al-Jin. Jadi jin dia tak ada kitab khas. Kitab dia sama dengan kita, Quran. Quran ni diturunkan untuk jin dan manusia. Jadi jangan tamak tak mau bagi jin baca Quran. Bila dengar jin baca Quran, tak apa, baguslah dia baca Quran. Cuma dia buat maksiat tu bila dia kacau kita. Bila dia baca Quran bagi kita dengar, maknanya dia kacau kita. Dia dosa. Walaupun dia tengah baca Quran. Ini syariat jin lah. Jin pun ada syariat juga kan. Jadi bila dia tiba-tiba baca Quran sampai didengar oleh manusia, itu adalah jenayah dan maksiat bagi jin. Dosa lah, Allah tak benarkan. Allah tak benarkan dia masuk dalam alam kita. Jadi kalau dia tiba-tiba suka-suka masuk alam kita sebab nak kacau kita, dia dosa. Sebab tu kalau ada orang misalnya kena tindih, kena rasuk, itu termasuklah jin-jin ahli maksiat. Itu kalau kita biasa dengar dialog ahli-ahli perubatan Islam dengan jin ya. Jadi kadang-kadang dialog dengan orang yang ada depan dia yang dirasuk jin tu. Dia kadang sembang dengan jin tu, dia tanya nombor satu, agama kamu apa? Islam ke bukan? Kalau katalah dia Islam, kita akan cakap dengan cara Islam. Jadi pengumpat-pengumpat ni dia akan dialog lah. Dia cakap, kamu tahu dah Allah suruh kita orang Islam ni, umat Islam ni, jangan ganggu orang lain. Kenapa kamu ganggu orang ni? Tu cara dia kan. Tapi syarat dia memang biasanya pengumpat-pengumpat ni dia memang ada kemampuan boleh komunikasi dengan jin. Kita tak payah suka-suka lah. Takut silap hari bulan, jin tu tengok seronok pula sembang dengan kita, dia pula masuk kat kita. Kan jadi lain pula. Kita pula kena rasuk kan. Baik, cuma ini kondisi dia, kita nak faham jin dan manusia. Kedua-duanya dipertanggungjawabkan untuk beriman dengan ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ni. Dan ini adalah konsep keimanan bagi jin dan manusia. Sama-sama, kedua-duanya sekali. Baik, dan kemudian tadi sambung ayat tu di atas petunjuk dari Tuhannya. Maksudnya, ala hudam li rabbihim. Ulaika ala hudam li rabbihim. Maksudnya, siapa yang yakin tadi dengan kesemua sifat orang beriman tadi, yang disebut dalam satu ayat, alladhina yu'minuna bil ghaibi, sampai akhir. Kemudian yang kedua, walladhina yu'minuna bil akhirah, sampai seterusnya. Dan siapa yang meyakini itu, maka kita sedang berada di atas petunjuk yang benar. Dalam hidayah lah. Semoga Allah mengurniakan kepada kita jalan hidayahnya. Baik, seterusnya perenggan seterusnya itu, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni berhasil mendapatkan apa yang mereka pinta dari Allah melalui berbagai amal dan keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Keberuntungan mendapat pahala, masuk ke dalam syurga dan selamat dari hukuman dan azab yang disediakan Allah bagi musuh-musuhnya. Baik, ayat Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung, merujuk kepada ayat wa ulaika humul muflihun. Penutup pada ayat 5 ni. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Baik, jadi siapa dia orang yang beruntung ni? Orang yang berjaya lah, kalau ikut makna sebenar. Falah maknanya berjaya. Falah kan ada dalam azan kita. Hayya alal falah. Itu benda sama tu. Falah maknanya yang berjaya. Jadi al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Mungkin ada orang nama muflihun. Kat Malaysia jarang. Kat Indonesia banyak orang nama muflihun. Maknanya orang yang berjaya. Bolehlah nak letak nama anak. Siapa yang belum jumpa nama, nak letak nama cucu ke. Al-muflihun, maknanya orang-orang yang berjaya. Al-falah, maknanya berjaya. Marilah menuju kejayaan. Hayya alal falah. Jangan salah baca. Kalau letak sabdu, falah, maksudnya petani.
Jadi tiba-tiba kita baca hayya 'alal falah, jom jadi petani. Marilah jadi petani. Lain tu, kan? Azan tu hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Baik, siapa yang disebut sebagai orang yang berjaya ni? Iaitu orang yang kita dianggap berjaya kalau kita ni mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah. Maksudnya Allah makbulkan doa kita. Kita dianggap berjaya kalau Allah makbulkan doa kita. Baik, apa maksud makbul doa? Ni pun kadang-kadang kita bila dapat apa yang kita nak, kita rasa doa makbul. Tak, itu bukan maksud doa makbul. Maksud doa makbul ni adalah Allah menunaikan janjinya kepada kita untuk memberikan balasan ke atas setiap satu yang kita minta. Jadi balasan tu macam mana? Kadang-kadang dapat apa yang kita nak. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk pahala sebab kita minta. Kita doa dengan Allah je dapat pahala. Dia balas dengan pahala. Sebab ada orang doa tak dapat pahala. Sebab doa dia selfish. Dia duk kira nak minta duit, nak minta rezeki, nak minta rumah besar, nak minta kereta besar, semua untuk diri dia. Allah tak bagi pahala untuk dia. Kadang-kadang dapatlah rumah dengan kereta tu, tapi kadang-kadang rumah kereta pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Itu kira doa tak makbul. Jadi doa makbul maknanya tadi yang pertama, kita dapat apa yang kita nak, Allah bagi apa yang kita nak. Yang keduanya, Allah bagi pahala atas apa yang kita nak. Atau yang ketiga, lebih hebat lagi, Allah bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita nak. Lebih baik tu kadang-kadang kita tak tahu benda tu lebih baik. Contoh, kita doa, ya Allah bagilah kepada aku jodoh yang baik. Tiba-tiba lepas habis doa, accident. Accident, kita kata, ni makbul kot mana? Lepas doa minta jodoh, accident, patah kaki pula tu. Macam mana bila dah patah kaki nak dapat jodoh yang baik kan? Bukan semua orang lah nak tengok orang patah kaki ni. Maksudnya, nak pandang gitu kan. Bukan semua orang nak pandang orang patah kaki. Kita kata nak dapat jodoh yang terbaik tu dah macam susah. Tapi sebenarnya kadang-kadang semakin OKU kita, semakin baik jodoh kita. Sebab jodoh tu bukan jodoh yang melihat kepada fizikal dan zahir kita. Jadi rupanya Allah bagi patah kaki sebab nak bagi dia jumpa dengan nurse ke hospital. Okay? Nurse tu lah rupanya jodoh dia yang baik, yang boleh jaga dia seumur hidup. Jadi itu cara Allah bagi dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang satu yang jauh lebih baik gitu kan. Contohnya dia nak dapatkan jodoh sebab dia nak dapatkan cinta seorang manusia. Tapi rupanya dia tak kahwin sampai akhir hayat. Rupanya Allah nak bagi apa kat dia? Allah tak mau bagi cinta manusia kat dia, tapi Allah nak bagi cinta Allah kepada dia. Sebab bila kita dah tak ada manusia yang kita dapat percayai dan cintai, maka akhirnya kita akan jumpa bahawa cinta sejati hanyalah cinta Allah. Maknanya Allah bagi sesuatu yang lebih baik. Itu makbul. Termasuk doa makbul. Jadi itu maknanya konsep berjaya. Jadi kita dianggap berjaya bila makbul doa kita. Sebab ada syarat doa nak makbul. Doa yang confirm tak makbul ni bila makanan kita haram. Makanan yang kita makan tu, kita tak cek halal dia. Itu menyebabkan doa kita tak makbul. Dan kemudian ada lagi, misalnya kita ni duk makan riba. Selama kita duk makan riba, doa kita tak diterima. Allah perang dengan kita. Allah isytihar perang dengan siapa yang makan riba. Kalau dah perang dengan Allah, mana Allah nak terima dah permintaan kita. Minta lah apa pun Allah takkan bagi. Kalau minta tiba-tiba dapat, itu kadang-kadang sebenarnya Allah bagi sebab Allah nak marah kat kita. Ada kan benda yang kita dapat, makin kita dapat, makin teruk kita. Contoh, kita minta doa dapat kereta besar. Nak teringin sangat nak dapat kereta Porsche. Dapat tiba-tiba. Kita kata, oh makbul doa. Rupanya lepas dapat kereta Porsche, kita tak balik rumah. Duk sibuk dengan kereta Porsche, kita nak tunjuk ke orang. Kan? Duk jalan je. Ataupun kita doa nak dapat kereta Porsche, nak bagi ke anak bujang kita. Sebab dia duk merajuk lama dah nak dapat kereta macam kawan dia punya. Lepas dapat kereta Porsche, dia tak kenal dah kita. Dia tak balik dah rumah kita. Jadi si tanggang dia. Balik-balik sebab nak kahwin. Bawa makwa. Lepas tu, lepas kahwin, dapat kahwin, lepas tu tak balik dah. Rupanya kereta Porsche tu bukanlah kebaikan. Bukannya doa makbul. Tapi Allah bagi juga sebab Allah marah kat kita. Nak sangat dunia. Itu maknanya, itu juga tanda gagal. Baik, yang disebut juga tentang orang yang berjaya ni yang macam mana? Bila
melalui berbagai amal dan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Baik. Keberuntungan mendapat pahala. Ini juga termasuk berjaya. Jadi bila kita ni dalam kehidupan kita dapat pahala, itu berjaya. Maksudnya gini, pahala ni Allah tak bagi kat orang kafir kan? Kita dah pernah bincang sebelum ni. Antara benda yang sangat berharga bagi kita adalah bukan harta. Sebab harta Allah bagi kat orang kafir. Manusia paling kaya di dunia orang kafir. Ya? Tapi kalau pahala orang kafir tak dapat ni, kita dah pernah bincang dalam kuliah sebelum ni. Saya ingat pun ada yang pernah tanya soalan masa tu. Yang ditanya macam mana kalau apa betul ke kalau kata orang kafir ni dia tak dapat dia tak dapat kebaikan. Itu silap faham lah. Bukan kebaikan tapi tak dapat pahala. Ada beza tu. Pahala dengan kebaikan ada beza. Jadi orang kafir kalau dia dia buat kebaikan, dia dapat balasan kebaikan. Tapi pahala tak dapat. Jadi pahala ni memang Allah bagi dekat orang yang beriman sahaja. Sebab tu orang yang berjaya dapat pahala, maka dia dikira sebagai berjaya. Sebab kita kadang-kadang solat tapi tak ada pahala. Sebab apa? Sebab solat kita hanya melibatkan anggota zahir. Tak masuk pun dalam hati kita. Tak dapat pahala. Puasa, itu lagi jelas. Nabi bagi tahu ada berapa ramai orang yang puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Kan? Dia tak dapat pahala. Maknanya gagal puasa kita bila tak dapat pahala. Yang sedekah, lagi ramai orang tak dapat pahala. Sebab apa tak dapat pahala? Yang pertama, dia ungkit-ungkitnya. Yang lepas sedekah, ungkit-ungkit. Hilang pahala. Ataupun masa sedekah, menyakiti orang yang terima sedekah. Maka tak ada pahala. Jadi, tak ada pahala juga bila sedekah sebab nak riak, nak tunjuk ke orang. Pun tak ada pahala. Jadi, bila amal dapat pahala, itu dia. Dikira sebagai berjaya. Dan kemudian berjaya yang lebih besar lagi dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga. Jadi inilah yang kita nak doa pada Allah. Kalau nak jadi orang berjaya, target kita yang ni. Jangan target anak-anak kita berjaya, maksudnya seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, seorang jadi arkitek, seorang jadi angkasawan. Itu kira berjaya lah anak-anak kita. Dah. Kalau nak bagi anak-anak kita berjaya, targetnya ni. Ini kaedah dia. Apa dia target dia? Yang pertama, jadikan doa dia sentiasa makbul. Dengan cara apa? Jaga makanan dia supaya sentiasa halal. Jaga dia daripada maksiat. Supaya Allah terima doa dia. Kemudian target juga bahawa dia akan menjadi ahli syurga. Apa dia yang kita nak buat supaya dia jadi ahli syurga? Yang melayakkan dia untuk masuk ke syurga. Dan juga pastikan setiap amalan dia dapat pahala. Itu target kalau nak jadikan anak kita berjaya. Jangan target lulus peksa, lulus exam, dapat masuk universiti, dapat kerja bagus. Itu bukan berjaya. Itu bukan kejayaan yang sebenar. Dan kemudian kejayaan lagi yang paling besar adalah kita selamat daripada azab Allah SWT. Jadi ketika Allah selamatkan kita daripada azab, maka itu adalah kejayaan yang sangat besar. Yang mana azab Allah ini di akhirat lah, contoh dekat akhirat. Kat dunia ni dia tak kira azab sebenarnya. Kalau ada kepayahan, kesusahan yang kita hadapi, itu bukan mesti azab. Kadang-kadang itulah nikmatnya. Sebab Allah tu kadang-kadang kalau dia sayang kita, dia bagi kepada kita kesusahan hidup, ujian demi ujian. Supaya kita akhirnya kembali kepada Allah. Kita sentiasa balik kepada Allah. Jadi itu maksudnya dalam bentuk azab. Yang utama adalah azab di akhirat. Selamat daripada azab Allah, itu bermakna kita orang yang berjaya. Letak target ni. Kalau boleh kita tulis, apa dia tanda-tanda berjaya? Satu, doa makbul. Yang kedua, sempurna keimanan kita. Yang ketiga, semua amal mesti dapatkan pahala. Pastikan dapat pahala semua amalan kita. Kemudian yang keempat, dapat masuk syurga. Yang kelima, selamat daripada azab neraka. Itu target kita dalam kehidupan kita. Sebenarnya bila kita ada target jauh macam ni, ini target jauh. Orang yang hanya bijaksana saja boleh fikir sejauh ini. Kan jauh ni, berfikir selepas mati tu. Kalau ada target macam ni, insya-Allah kita tu bila jumpa dengan masalah kecil-kecil, kita tenang gitu. Misal kata bergaduh dengan jiran sebelah. Jiran sebelah tu tiap-tiap hari mengutuk kita. Pompong, marah-marah kita. Siap mengumpat satu kampung pasal kita. Kita jumpa masalah tu, kan kalau kita tak fikir tentang target akhirat, kita akan rasa sesak dada. Apalah aku ni berjiran dengan orang macam ni. Habis satu kampung dicanangnya aku punya aib, aku punya
kesalahan, siap tabur fitnah lagi. Kita sedih sangat. Tapi bila kita fikir target kita akhirat, nak masuk syurga. Nak masuk syurga memang kena ada ujian. Jadi relax lah. Ni ujian-ujian lah ni. Dan yang penting kita berjaya menghadapi ujian ni. Dengan kaedah apa? Dengan kaedah ujian ini membuatkan kita makin dekat dengan Allah. Kita makin mudah dapat masuk ke syurga. Kita makin mudah dapat pahala. Dan jadi kita punya fokus tu kepada faktor kejayaan tadi. Faktor yang kita kata menjadi asas, basic, panduan untuk menjadikan kita orang yang berjaya. Baik, saya ingat sekadar itu saja sampai ayat yang kelima. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ni dia satu topik lah yang berkaitan dengan orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah berikan, kurniakan kepada kita keimanan. Kita selalu baca doa tu dalam solat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhaan dan juga syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon kepada Engkau, kami mohon perlindungan kepada Engkau daripada kemurkaan-Mu dan juga api neraka. Doa ini menyempurnakan tafsiran kita kepada ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. Doa ni sebenarnya kita baca masa bagi salam. Kita bagi salam tahiyat bukan setakat Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit. Itu kalau dari segi kesihatan dia baguslah untuk urat tengkuk kita. Bagi salam yang pertama nampak pipi kanan, orang belakang nampak pipi kanan. Share doa tu nanti saya sharekan sebab sekarang saya online dekat phone. Saya kat luar ni kan. Jadi tak dapat nak share Google payah sikit. Nanti saya share